Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. وقال النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berusia Tuan Imam Syekh Azri, Abang Waris Puan Taufik, khususnya ada Lita Puasa, pegawai dan ahli Jumaah Surau Darussalam Desa Negeri Bengkalan yang dirahmati Allah sekalian rahimahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam Rabu ini, malam 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, bersamaan 17 Oktober 2023 masih pada sama-sama kita zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Sekali lagi kita temukan dalam manusia kita ini yang Nabi sebut dalam hadis baginda sebagai Rasul min riyadil jannah, pertama dari taman-taman syurga. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada kita, rahmat diturunkan Allah SWT melalui para malaikat, dan dia diberikan keadaan sebaik-baiknya untuk kita yang mana kita syukuri atas nikmat yang diberikan dia kepada kita dalam suasana di mana kita lihat di Palestin, khususnya di Gaza, berlaku satu tragedi kemanusiaan di mana sebenarnya niat tentera Hamas menyerang rakyat Israel yang atas penindasan yang dilakukan terhadap penduduk Palestin di tepi barat. Saya kira diingat bahawa Israel adalah sesatunya negara yang tiada penduduk awam. There is no civilian people in Israel.
semua rakyat Israel adalah berstatus tentera. Sama ada mereka itu tentera IDF, Israel Defense Force, ataupun tentera simpanan. Tidak ada penduduk awam. Semua itu adalah, dan mereka itu diregister. Suruh kuliah panjang bulan ni untuk hari kita Palestin ni mahu 2 jam tak habis. Masih tak apa. Kalau ditakdirkan terpanjang malam-malam ni nak kata apa kan? InsyaAllah tak apa. Sama ada mereka itu tentera IDF, Israel Defense Force, atau tentera simpanan, mereka semua berstatus tentera. Mereka bukan orang awam. Maka serangan tentera Hamas kepada rakyat Israel itu adalah serangan yang tidak melanggar apa-apa piagam kemanusiaan. Ia adalah serangan tentera ke atas tentera. Tapi itulah Israel, Zionis Israel, mereka menggunakan perkara ini sebagai satu alasan untuk menghalalkan tindakan kejam mereka menyerang rakyat Palestin, terutamanya di Gaza. Kira awam tak awam, habis semua dibom. Sekolah kena bom, hospital kena bom, bangunan-bangunan semua kena bom. Mereka tak kira lah. Dan rancangan terbaru mereka yang digagalkan oleh Allah SWT, mereka ingin mengirim sebuah peramai tentera mereka masuk ke Gaza melalui jalan darat, dan Allah Ta'ala gagalkan rancangan mereka itu. Dan dengan pertamanya banjir melanda Israel, yang keduanya berlaku ribut pasir. Kita orang Islam percaya dengan ayat Allah SWT yang selalu kita dengar ustaz-ustaz kita bacakan. Apa dia tuan? Wa makaru wa makarullah wallahu khairul. Mereka merancang dan Allah Ta'ala pun merancang, dan Allah Ta'ala adalah sebaik-baik perancang. Maknanya kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tak jadi. Adakah Allah Ta'ala bersifat zalim kerana mengizinkan tentera Israel menyerang penduduk Palestin di Gaza? Mungkin kita akan bertanya, kan? Kenapa zalim sangat Allah Ta'ala ni? Dia Israel serang, bom mati berapa yang mati tak kira siapa, lelaki, perempuan, dua, kanak-kanak, habis semua mati terkorban. Kan? Yang cedera pun ramai. Allah Ta'ala ni zalim sangat kepada kita orang Islam ni. Sebenarnya kita tidak nampak apa yang Allah Ta'ala lebih ketahui. Sebab itulah Allah Ta'ala dia beritahu kepada para malaikat. Tatkala malaikat bertanya kepada Allah, kenapa nak dilantik khalifah jenis makhluk untuk jadi khalifah di bumi, jenis yang suka berbuat kerosakan dan melupakan dalam sesama mereka. Apa dia Allah Ta'ala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, aku maha mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Maknanya Allah Ta'ala lebih tahu apa yang kita perhatikan berlaku itu ada, tentu ada sebab dan hikmah. Maknanya rakyat Palestin yang mati dibom sebagai itu, mereka itu boleh dikira sebagai para syuhada. Kedudukan mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak akan biarkan al-mustad'afin, orang yang dizalimi ini kering kontam saja. Allah Ta'ala akan bela. Allah Ta'ala akan kirimkan junu dan lam tarauha. Allah Ta'ala akan kirimkan tentera yang kamu tidak nampak. Bukankah air banjir itu tentera Allah? Bukankah angin ribut yang membawa pasir itu tentera Allah? Semua tentera Allah.
Mana tahu kalau Israel ni, penduduk Israel ni dijangkiti virus berbahaya yang membunuh, seperti mana yang terjadi kepada tentera-tentera Abrahah yang ingin meruntuhkan Kaabah. Itu semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita sebagai orang Islam yang ada di Nusantara ini, kita tadahkan tangan kita memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala berikan kemenangan, kekuatan dan kecekalan, ketabahan dan kemenangan kepada umat Islam di Palestin. Dan kemenangan mereka adalah kemenangan mereka. Tapi kita nak bantu melalui persenjataan itu jauh. Tuan-tuan ingat tak, apabila Kota Melaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, kerajaan pewaris iaitu kerajaan Johor dan juga kerajaan Islam yang ada di sekeliling Nusantara berusaha untuk mengambil balik Kota Melaka dari tangan Portugis. Dan mereka memohon bantuan daripada kerajaan Turki Uthmaniyah yang dihantar apa tuan-tuan? Senjata je, meriam-meriam, senapang-senapang, senjata je hantar dengan kapal. Kerajaan Turki Uthmaniyah tidak hantar tentera mereka. Boleh kalau hantar, tapi jarak terlalu jauh. Maka kelilinglah orang Islam yang ada di Nusantara, itulah yang akan bermenggembeling tenaga untuk membentuk satu kekuatan untuk menawan semula Kota Melaka. Gitu-gitu. Sama macam Palestin sekarang. Siapakah umat di kalangan umat Islam yang sepatutnya bergabung menggembeling tenaga satu kekuatan tentera untuk menawan balik bumi Palestin dan Masjidil Aqsa? Dua saat sekarang. Tentera Bani Melayu ke ataupun tentera Bani Arab? Tuan-tuan tanya ini tuan-tuan dan tuan-tuan ada jawapannya. Tapi kalau ada di kalangan kita yang jadi mujahidin, tak ada masalah. Boleh. Sebab orang kita dah pernah pergi ke Bosnia 20-30 tahun dahulu sebagai mujahidin. Adalah. Cuma tidak diwawarkan sahaja. Itu baru ni dalam sidang parlimen disebut menghantar tentera Malaysia itu bukan benda yang mudah. Sebenarnya ada perancangan, tapi tak boleh diwawarkan. Itu pula kita tahu kan kekuatan ni mungkin ada. Sebab di Bosnia pernah berlaku benda yang sama. Satu tim tentera Malaysia dikatakan menjadi mujahidin bersama tentera Islam Bosnia melawan tentera Serbia. Tapi mereka tak pakai apa-apa, pakai baju celoreng, tak pakai apa-apa, tak ada pun lambang Malaysia ke apa ke, tak ada. Dia macam kamuflase. Ini kena tanya sahabat-sahabat tentera yang pernah jadi pengaman UN di Bosnia dululah. Mereka lebih tahu cerita itu. Tapi yang sampai ke telinga kami ketika itu, itulah keadaannya. Memang ada. Jadi tak mustahil kalau ada di kalangan Bani Melayu, tentera Bani Melayu yang ke Palestin secara rahsia. Itu tak mustahil. Tapi tak boleh. Kalau kita buat secara rasmi, kacau kita. Kalau kita bukan negara yang kuasa besar. Kalau Rusia tak pun, Rusia langgar Ukraine pun sampai hari ini tak berjaya menawan seluruh negara-negara Ukraine pun tak berjaya. Dan mereka tak berniat pun nak menawan negara Ukraine tu. Mereka nak menurunkan Presiden Ukraine yang kebetulan seorang Zionis. Tak ramai yang tahu Presiden Zelensky, Presiden Ukraine itu seorang Zionis yang menyokong negara Nasrani. Rusia nak jatuh ke kawan tu je. Dan itu kawan tu settle lah, tarik balik tentera balik. Itu sebenarnya. Itu kalau kita lihat dah lebih kurang 2 tahun Rusia melanggar Ukraine, mereka tidak menawan keseluruhan negara Ukraine. Misi mereka hanya untuk menjatuhkan presiden yang ada. Tapi benda itu tak jadi. Belum jadi lagi. Sebab kita tahu siapa di belakang Presiden
saya ada rezeki. Kita pun nak cerita tu kena bagi Ustaz Uni lah, datang ceramah. Tapi baru ni Ustaz Ridwan datang pun Rasul ni. Tak apa, nanti Ustaz Merah cari jalan macam mana nak datang kan, nak bawa Ustaz Muhammad. Saya percaya kalau bawa dia ramai lagi datang. So kita cerita Islam Merah dari perspektif peristiwa akhir zaman yang ada pada hari ini. Ada orang silap 2 jam tu cukup. Kena buat 2 malam. Malam pertama, malam kedua. Tak apa, insyaAllah. Kalau kita faizah azam tak, fatawakkal Allah. Kalau kita betul-betul berazam, betul-betul bersungguh, serah kepada Allah, Allah Ta'ala akan bantu. Ini betul Ustaz ini datang ni, sekali kira 5 untuk Surah Darussalam, bajet untuk jemput Ustaz ni ceramah. Tak mustahil. Sebab bila kita berazam, serah kepada Allah Ta'ala. Kena macam tu. InsyaAllah. Dan kita harapkan dalam tempoh tersebut tu akan ada sedikit pelonggaran. Sekarang dia ada sikit ketat lah. Tu yang saya faham tu Ustaz Ridwan datang macam maulid tu. Kalau tak ni tak ada ni mesti Ustaz selebriti mai ni. Jadi tengok Ustaz Ridwan tapi sekarang keadaan ketat sikit pasal pun baik. Kita pergi kepada hadis yang kita bincangkan pada bulan lalu, hadis yang ke-10, iaitu bahaya kemewahan. Kita nak lihat kepada apa yang diterangkan oleh almarhum Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Fazli Zamzam Abu Ali Al-Nabi rahimahullah ta'ala tentang hadis ke-10 ini. Dalam hadis ini Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW menerangkan bahawa umatnya pada suatu masa kelak akan mendapat kekayaan dan kelapangan dalam kehidupan. Pagi petang pakai silih berganti, hidangan makanan tidak putus-putus, rumah-rumah mereka tersedia indah dan dihias dengan berbagai-bagai perhiasan. Ini kita lihat terutamanya di negara-negara Arab yang kaya raya. Tuan-tuan ingat tak dalam hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah? Tolong berhati. Kalau ada 9 minit tu dia pasal dia ada limitan. Tapi kualiti gambar cantik Alhamdulillah. Ada yang puji tapi pasal dia dalam format MP4. Kalau MP4 kita nak translate ke API tu dia ada sikit lah bajet. Tak apa, InsyaAllah. Macam kita dia Faizah Azam tak fatawakkal Allah serah kalau baik. Kita tengok dalam hadis An-Nawawiyah, hadis Nabi SAW, hadis yang kedua kalau tak salah saya. Dan kali Jibril bertanya kepada Nabi tentang bilakah berlaku akhbirni an-nisa', bilakah berlakunya hari kiamat, maka Nabi jawab al-mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Tetapi akan kukhabarkan kepada kamu wahai saudara tentang an-amaratiha, tentang tanda-tandanya. Apa dia? Kamu akan melihat manusia yang berpakaian compan-camping, tidak berkasut, berkaki ayam, berlumba-lumba membina bangunan tinggi, iaitu tawaluna fil bunyan. Siapa dia manusia tu? Manusia Arab lah, Arab Badui. Zaman Nabi, Arab Badui tak pakai kasut. Pakaiannya compan-camping, pakaiannya kain kasar. Kasut pun tak ada. Nabi ada tak pakai capal? Ni kasut pun tak ada, capal pun tak ada, selipar pun tak ada, kaki ayam. Tapi di akhir zaman mereka berlumba-lumba membina bangunan tinggi. Cuba tengok di Abu Dhabi, cuba tengok di Dubai, Dauhah, Manama, Riyadh, Kuwait, Muscat, bangunan tinggi-tinggi tuan. Bangunan tinggi-tinggi. Berlumba-lumba dia. Ni negara buat skyscraper. Negara yang lagi satu tak boleh tengok ni. Tak jadi ni kan kita kalah ni. Kita lagi power daripada dia. Buat lagi tinggi. Nabi sebut yatatawaluna fil bunyan, berebut membina bangunan tinggi-tinggi. Maknanya mereka pada akhir zaman mereka sangat sangat mewah. Macam saya cerita sebelum ni lah. Kereta tu dicat dengan emas. Kereta kita cat color emas. Tapi cat tu lah, cat kereta lah. Tapi color emas. Baru ni ada satu video kereta wajah
Dia punya pintu buka macam Ferrari. Macam mana dia boleh ambil kereta aku jadi model? Aku pun tak faham. Kan dia kereta sama, dia kena pergi dengan anak buah. Ni kereta Ustaz Azmi ni ke? Dia orang modify. Ada kan video kan yang buka macam Ferrari. Jadi cat kereta tu cat emas. Orang di Dubai, Abu Dhabi, mereka cat kereta dengan emas. Kaya tak kaya. Kereta peronda polis, kereta Ferrari tempat Ferrari begini tu kereta peronda polis. Nak tunjukkan polis Dubai, Abu Dhabi ni sangat kaya. KPN Kota-Pulih Negara kita tengok pun menong. Kalau dah dapat je menong. Kita tengok kereta peronda yang ada lalu di Ipoh ni kan, yang baru-baru lah, yang lama-lama tu dah tak banyak dah. Yang Ipoh ni tengok yang apa, Honda kan, Honda Evo ke apa ke. Tu orang Dubai Abu Dhabi tengok, apa barang Honda. Mereka ni sangat sangat mewah. Kalau tengok itu baru cerita kehidupan, belum cerita lagi bab sukan. Mereka boleh ambil pemain-pemain bola sepak dengan gaji yang mahal. Cristiano Ronaldo tu tuan-tuan, TMJ pun takut nak beli. Tu TMJ tu jadi T, nak buat jadi T, senyum ni lah, senyum kelat. Kerana kami tak mampu. Hati teringin tapi tak mampu. Mereka selama je offer. Sampai kawan tu dah boleh bagi salam pun. Assalamualaikum. Dia kata, awak tengok. Ni kalau kena dia kat Malaysia, kalau bagi salam ni orang kita nak jawab salam tidak. Assalamualaikum. Jawab. Nak jawab ke tak? Dia bagi salam tu sempurna. Assalamualaikum. Kita senyum dia bagi salam. Nak jawab je kan? Nak jawab Waalaikumsalam. Aduh. Tapi mewahnya mereka ni sampai mereka boleh beli bintang-bintang bola sepak dengan harga yang sangat mahal. Tak sayang duit. Ada viral satu video kan, yang kawan tu Syekh tu nak beli kereta kan. Nak beli kereta, duit bawa pakai apa? Pakai troli kan. Duit sikat tu dia campak kat salesman tu. Nah, ambil kata. Kat perempuan tu terkejut. Ambil. Sikat tu tuan-tuan rasa berapa tu? Sikat duit berapa tu? Ada RM5,000, RM10,000, RM1,000. Sikat duit tu yang dalam troli ada tu. Berkepuk-kepuk duit tu yang diikat yang dicampak. Tak sayang duit betul dia orang ni. Kalau kita gigil tu, tuan-tuan, kita percaya pun. Kan? Nak bagi, nak masuk dalam dapur. Dia tak boleh. So, ada tak RM1? Tak ada, tak payah. Punyalah takut kita kan. Wahal balik pada ayat tadi, Faiza Zabda Fatawakal Allah. Okey, dah RM10 pemusaha. Allah Ta'ala ganti lebih kan? Tapi kita pergi gigil tu. Tapi dia orang tak sayang ke? Alangkah baiknya kalau mereka gunakan duit kekayaan daripada mereka itu untuk membantu saudara-saudara Islam yang tertindas di Palestin. Saya rasa sedikit dulu. Tapi mereka dah, Israel dah pegang dia orang. Betul? Pegang yang bawah 2 biji lah. Nak kata apa? Semua dah kena pegang. Dia siap lah. Kan? Dalam keadaan demikian, kita juga mungkin akan berkata seperti perkataan sahabat, di mana kalau semuanya sudah ada, maka senanglah hendak membuat ibadah. Tetapi Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW menyatakan, keadaan seberkurangan itu adalah lebih baik untuk kita. Artinya lebih memungkinkan kita untuk beribadah. Jadi bila keadaan sebagaimana kita rasa lebih bermotivasi untuk beribadah. Tapi Nabi menyangkal kata-kata itu. Nabi kata keadaan kamu, wahai para sahabatku, ketika ini lebih mudah lagi untuk beribadah. Maksudnya sekarang ni, kita di Malaysia ni, alhamdulillah, nak kata mewah sangat pun tidak, nak kata dhaif sangat pun tidak. Alhamdulillah, tak teruk sangat lah. Walaupun kadang-kadang tangan gigil nak masuk duit dalam tabung. Tapi kira alhamdulillah, kita tidak dimanjakan dengan
kemewahan. Kan? Kereta baru cat tu pegang itu, janganlah calon. Contoh sikit tu, 3 hari, 3 malam duduk berhenti calon tu. Alah, hai, dah calon. Nak macam mana kan? Kita pagi tengok bila pergi balik nak ambil kereta, tengok ada calon kat tepi kereta. Alah, siapa pula dah habau yang pergi calon kereta tu. 3 hari, 3 malam duduk berhenti tu. Bayangkan bunyilah kita sangat berjimat. Tapi alhamdulillah kita tak adalah dhaif sangat. Walaupun ada di kalangan rakyat kita yang masih di bawah kategori paras, di bawah paras kemiskinan, tak dinafikan memang ada. Tetapi rata-ratanya rakyat Malaysia tidaklah terlalu dhaif macam saudara-saudara kita di Afrika. Tak adalah. Sampai Quran pun tulis atas papan, tak ada. Tiap-tiap masjid surau ada mushaf Al-Quran. Budak nak mengaji ada Quran, boleh pakai Quran. Bayangkan anak-anak orang Islam di Afrika nak belajar, nak mengaji Quran, baca Quran atas papan. Kan ada video dia, sama-sama kita pergi buat kerja kemanusiaan, kerja-kerja dakwah di Afrika, di Republik Afrika Tengah. Pergi cari dalam Google Map, di mana Republik Afrika Tengah. Tengah-tengah Afrika, di utara Nishat, di bawahnya DR Congo. Dulu dia pergi Zaire, tempat askar Malaysia pernah jadi pengaman dulu tahun 60-an. Di tengah-tengah Republik Afrika Tengah, CAF, Central African, CAR, Central African Republic. Ada Islam punya sangat dhaif. Mereka pergi, orang kita pergi. Daripada, tak salah saya, NGO tu My Fund Action. Okey. Sangat dhaif. Tapi kita alhamdulillah okey. Di negara Arab pula, negara-negara Arab Teluk tu pula, terlalu teruk, sangat mewah penuh. Kan? Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan ujian dari Allah. Kemewahan pun ujian dari Allah. Nak tengok kita ni ashkuru akfur. Nak tengok kita ni bersyukur ke ataupun kita kufur. Baik. Kemewahan hidup banyak menghalang seorang daripada berbuat ibadah kepada Allah SWT, seperti mana yang berlaku pada hari ini. Segala yang kita miliki, kalaupun tidak melebihi keperluan, namun ia sudah mencukupi. Tapi bila dibandingkan kehidupan para sahabat, ini jauh lebih mewah daripada mereka. Sedangkan ibadah kita sangat jauh ketinggalan. Kayak ada kemewahan yang ada selalu menyibukkan kita dan menghalang dari berbuat ibadah. Jadi memanglah kita kalau bandingkan para sahabat ni kehidupannya sangat sederhana. Baju pun sepasang, dua pasang, sepasang, dua pasang. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ketika menjadi khalifah yang pertama bergelar Amirul Mukminin, pernah dipersoal rakyat. Rakyat pernah persoalkan, kenapa Amirul Mukminin ada dua pasang baju, sedangkan kami penduduk Madinah rata-rata hanya ada sepasang baju untuk pakai. Kenapa Amirul Mukminin ada dua pasang baju? Adakah Amirul Mukminin membeli sepasang baju lebih itu guna duit kami? Nampak? Bayangkan, sederhana sangat. Nah, kita baca dalam kisah-kisah sirah Nabi SAW. Nabi SAW pun sehari makan, sehari puasa, sehari makan, sehari puasa. Ketika ada ketikanya Nabi ikat perut baginda dengan batu-batu nak menahan lapar. Itu pun dalam keadaan macam itu pun Nabi tak pernah tinggal solat tahajud. Para sahabat menjadikan tahajud sebagai makanan harian. Kita ni tahajud berapa kerap agak tak? Paling rajin pun bulan Ramadan 21, 23, 25, 27, 29. 29 tu sipi-sipi dah dengan nak balik raya. 29 kan nak raya. Raya mantai raya, raya mantai raya. Tanya apa topik lah. 29 tu dah asyik dapat signal daripada orang kampung. Bila nak balik kampung nak mantai kata. Itu kata orang kampung saya lah kan. Orang kampung saya tu Abang Taufik, Bius, tu orang kampung saya kan.
Bila dah 29, malam 29 lah, orang kampung dah hantar signal WhatsApp dah, bila nak balik? Tak mantai kau? Mantai tu sembelih daging lembu untuk makan-makan dengan ya. Tepi jalan. Itu pun nak berhati tu. Lembu tu tak lembu kena rembat ke, kena curi ke. Kan? Tahu-tahu dah ada payung, dah ada meja tepi jalan kan. Daging Batang Pinang RM20. Pening kita. Murah pula Batang Pinang RM20. Yalah, memanglah modal tak ada, modal lembu curi, tak ada modal, modal kosong. Memanglah untuk RM20 pun untung berlipat kali ganda, tapi tak dapat pahala, dapat dosa lah. Jual benda haram kan, jual beli sah tapi tak dapat pahala, dapat dosa. Sebab jual beli benda yang bukan milik kita, benda haram. Lembu curi, kambing curi, kerbau curi kan. Itu yang 29 tu tak pusat raya di kampung lah. Tapi 21, 23, 25, 27 tu tahajud. Lain daripada bulan Ramadan, ada kita buat Qiyamul perdana setiap bulan. Ada. Tanya diri sendiri. Kita jaga pukul 3 pagi. Tengok handphone. Ini cakap raya ni, bukan cakap nombor, cakap raya. Champions League. So, sanggup tengok handphone tu Champions League sampai subuh. Itu pun nasib baik tak tinggal subuh, sembilan subuh lah. Kalau tinggal subuh, lagi haru. Tapi pokok tinggal lah. Ini masalah kita tuan-tuan. Kita sibuk menghimpun harta dan juga sibuk menjaga kekayaan dan kemewahan yang ada selalu menyibukkan kita dari menghalang dan buat ibadah. Kita sibuk menghimpun harta dan juga sibuk menjaganya, serta sibuk untuk menambah lebih banyak lagi. Apa ayat Quran yang menyebut benda ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Surah Al-Azim. Apa dia tuan? Perbuatan menambah-nambah harta kekayaan telah melekakan kamu daripada mengingati Allah SWT, beribadah, hatta zurtumul maqabir, sampailah kamu menziarahi perkuburan sampai mati. Lagi hidup lagi itulah. Tak habis-habis, dah kaya nak kaya lagi, dah kaya nak kaya lagi. Patut kekayaan itu cukuplah. Kaya ni tak buat mati. Kalau ada sedikit harta, gunakan harta itu untuk kebaikan agama, untuk kebaikan masyarakat. Jangan segan-segan infak. Jangan segan-segan membelanjakan harta berjalan Allah SWT. Kan? Ini sibuk ni, sibuk. Kerja tak habis-habis. Orang lain pun kerja juga, tapi boleh luar masa. Tuan-tuan, ni kita sibuk je. Ajak datang suruh pun sibuk je. Yang datang suruh ni orang bencin datang. Saya tak kata orang yang bencin tu tak bagus datang, baguslah, elok. Alhamdulillah lah, masa kita beribadah tu kita manfaatkan. Kalau taklah bagi dah kita berpuluh-puluh tahun cari rezeki, hari ni kita dilapangkan oleh Allah SWT, boleh tumpu pada ibadah. Tak perlu nak cari rezeki lagi, tak perlu nak bekerja lagi. Tapi takkan itu saja yang datang ke rumah Allah SWT ni. Bagaimana dengan kawan-kawan kita di luar sana? Ajak-ajak kerja, kena buat tabligh ni, kena buat beras ni. Ialah rumah-rumah ni. Assalamualaikum. Ajak keluar 3 hari, ajak keluar seminggu, ajak keluar 40 hari, ajak keluar 3 bulan. Saya rasa itu jalannya kot. Ya, tapi ajak yang muda-muda dah, jangan ajak saya tak berapa nak larat. Boleh baring, tapi nak bangun ya Allah seksa. Boleh, tak ada masalah. Ustaz, jom kita keluar 3 hari, insya-Allah. Boleh keluar 3 hari, tapi saya nak baring dekat Masjid Surau tu lah kan. Kalau kena kapet gemuk tak apa, kena kapet dah nipis, sakit badan nak bangun. Kita cari yang muda-muda, ajak yang muda-muda. Kan? Apa payah sangat kan? Kalau payah sangat kita ajak selebriti join. Kita ajak Abang Ismail Halil. Abang Ismail Halil biasalah sekarang ni. Lama-lama tuan-tuan membuat
Ismail Halil sekarang, bro Ismail Halil sekarang ni, saya tak panggil abang lah, dia baik saya. Takkan panggil abang pula. Dia 50, aku 50 lah. Kan? Bro Ismail Halil sekarang dia rajin ikut program-program tabligh. Ziarah-ziarah ni keluar 3 hari, keluar seminggu. Biasa 3 hari lah, kalau keluar seminggu kan tinggal ada radio tu pula. Sudah abang tanya, mana Abang Ismail, lama tak kedengaran di radio. Ayo Radhi, ayo Radhi, ayo Radhi. Bapak Ku FM. Oh, ini bukan promo semua. Ini saya nak maklum lah. Mana tu tuan-tuan jenis suka dengar radio kan. Sekarang pukul 5 sampai 6.30, petang, malam 12 sampai pukul 3 lah. Ada orang tua-tua tak boleh lah. Kita yang bencin-bencin boleh layan malam. Kalau bekerja jangan layan malam. So, bagi besok pun lebur subuh kan. Dia orang Abang Ismail ikut sekarang. Dia ikut Maulana Wani Helmi. Tak salah saya. Boleh. Nak ajak kawan-kawan kita training ni untuk mendekati rumah Allah SWT. Jangan jadikan bekerja itu, mencari kehidupan dunia itu alasan untuk mengabaikan diri daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Taubah seperti apa yang disabdakan Rasulullah SAW, seandainya seorang anak Adam itu telah menyiasat satu jurang emas, dia berasa untuk mencari jurang yang kedua, sehingga dia dimasukkan ke dalam tanah ini menemui kematian. Ini Nabi SAW menegakkan apa yang Allah Ta'ala sebut, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Betul ya? Tak cukup sekopuk omeh, cari lagi sekopuk, cari lagi sampai mati baru berhenti. Ini tak apa nak kena lah kan? Lepas tu ni cukup lah rezeki yang ada kan. Kita perhati orang yang susah, kita tengok keadaan kita, syukur alhamdulillah kan. Begitulah gambaran yang sebenarnya tentang terhadap kehalubaan manusia dalam himpunan kekayaan. Dia sentiasa mencari dan menambah sehinggalah ia menemui kematian. Maka ketika itu barulah ia sedarkan dirinya dengan 1001 penyesalan. Tetapi pada saat itu sudah tidak berguna lagi penyesalan. Oleh itu janganlah kita lupa daratan dalam mencari harta kekayaan. Tak kira halal atau haram, yang penting dapat harta. Tak kira untuk semayang, maka semua waktu digunakan untuk menimbul kekayaan. Biarlah kita mencari harta benda dunia pada batas-batas keperluan. Kalau berlebihan, bolehlah digunakan untuk menolong orang lain yang kurang bersih baik, suka menderma dan suka bersedekah sebagai simpanan untuk hari akhirat kelak. Itulah sepatutnya. Ya, macam saya kata tadi lah, maknanya boleh cari ada kekayaan ini, tapi kekayaan itu hanya sebagai alat untuk kita melalui kehidupan yang baik di dunia. Itu saja. Tak lebih daripada itu. Tapi kalau tak ada bagi rezeki lebih, alhamdulillah lah. Allah Ta'ala memang dah tentukan dah. Rezeki secupak takkan jadi segatang. Kalau rezeki kita secupak lah rezeki tu. Kalau segatang lah. Rezeki kita masing-masing ada orang dia beri harta yang sangat banyak. Bersyukur ke dia atau tidak? Perhati. Ada orang diberi rezeki yang elok-elok je untuk ahli, untuk keluarga dia. Bersyukur ke atau tidak? Kita tengoklah. Ada orang Allah Ta'ala uji dia dengan kemiskinan. Nak tengok dia ni bersyukur ke ataupun kufur. Kan? Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Ada yang menyalahkan takdir, ada yang ini, ada yang lagi miskin, lagi jauh dia daripada ibadah kepada Allah SWT. Tengok. Kan? Jadi kita mencari kekayaan tu bukanlah semata-mata kerana kita nak bermewah-mewah, tetapi untuk kehidupan kita, melalui kehidupan kita, nak mudahkan kita beribadah. Ada lebih kita belanja pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuhi tabung-tabung yang ada dalam surau ni. Tapi cakap ke orang, aku sendiri fikir tangan masuk lagi. Kalau ada masuklah kan, tak ada masalah kan. Tapi maknanya kalau ada rezeki lebih tu, kita jangan berkira. Ada rezeki lebih kita beri. Kalau kita rezeki kita tak banyak, terpaksa pasrah kan. Itu dia Baik. Orang yang bijak adalah orang yang mempunyai perhitungan untuk masa akhirat dia, dan dia menjadikan dunia ini tempat bertanam dan akhirat tempat memetik buahnya. Seperti mana kata ulama, ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini tempat bercocok tanam dan hasil yang kita tuai di alam akhirat. Jadi janganlah kita terpaut dengan kemewahan dunia. Jadilah kita seperti umat Islam pada zaman-zaman salafus soleh. Mereka menakluki dunia tapi mereka tidak cinta pada dunia. Kita ni lain pula kan. Cinta pada dunia tapi dunia pun kita tak dapat.
Jadi kita kena berubah, kita kena cuba lakukan perubahan. Jadikan kita, usaha kita mencari harta itu bukan untuk bermewah, tapi untuk kita memudahkan beribadah, memudahkan kita bersedekah, berinfak. Tak ada reta pun tak boleh lah, kan? Macam mana kita nak sedekah, nak infak kalau tak ada reta? Jadi reta pun kita kena cari. Tapi janganlah sampai melalaikan kita daripada mengabdikan diri kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai situ dulu sedikit penerangan tentang apa yang dihuraikan oleh almarhum Tuan Guru penyusun kitab ini, menghuraikan hadis yang ke-10 yang beliau beri tajuk bahaya kemewahan. InsyaAllah pada bulan kita akan sambung dengan hadis yang ke-11, iaitu tajuknya diberi oleh almarhum Tuan Guru, rasuah berleluasa. Ni dia akhir zaman ni, rasuah berleluasa. Berleluasa macam mana tu kita tengok nanti. InsyaAllah kita akan bertemu pada 21 November 2023. 21 November 2023 InsyaAllah membicarakan hadis yang ke-11, tajuknya rasuah berleluasa. InsyaAllah kita akan bertemu pada tarikh yang diberikan sebentar lagi. Itu lagi sedikit sebanyak kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang sebab kongsikan pada malam ini ada manfaat bersama jadikan pada membaca dan Ustaz. Kita baca bersama mesti anak kita kalau kita di orang kita baca dan Ustaz, dan dalam keadaan kesempatan ini mana sesama kita berdoa kepada Allah Taala, mudah-mudahan saudara kita di Palestin ini letak ini berikan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi kita temukan pula kita ini dengan tasbih al-kafarah dan suratul asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma arham jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafaqqana bi taqwa ma'suma. Allahumma inna naj'aluka fi nukuri a'daina wa na'udzuka min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farid jamahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallim alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah yang menunzil kitab wa ya mujaz sahab wa zaman ahzab ihzibhum wa sallallahu alaihim بفضل نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في غزه وفلسطين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في غزه وفلسطين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في غزه وفلسطين. وانصرنا على القوم الكافرين. وانصرنا على القوم المستكبرين. وانصرنا على القوم الظالمين يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. بنا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.